bangunan kita kerana telah berjaya menjadikan satu latihan pada pagi ini, tuan-tuan. Okey, tanpa membuang masa, tuan-tuan, kita nak adakan satu demo di sini, tuan-tuan, iaitu tata cara penggunaan alat pemadam api, tuan-tuan. Cuma yang sedihnya, tuan-tuan, kita tak dapat wujudkan api hari ini, tuan-tuan. Alah. Api habis lah. Lighter. Siapa yang berhenti? Alat pemadam api ada, tapi petrol diesel tak ada nak wujudkan api. So anyway, tuan-tuan, saya cuma terangkan cara-cara penggunaan alat pemadam api lah, tuan-tuan. Pada hari ini, mungkin untuk masa akan datang, kita akan cubalah, tuan-tuan, untuk kita pihak pengurusan bangunan untuk sediakan petrol diesel dan sebagainya, tuan-tuan. Okey, so untuk makluman semua, di depan saya ada sejenis alat pemadam api, iaitu dipanggil sebagai alat pemadam api jenis debu kering, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dry powder. Kenapa dipanggil sebagai dry powder? Sebab kandungan dia adalah sejenis powder, iaitu sodium bicarbonate dicampur dengan gas nitrogen, tuan-tuan. Jadi sodium bicarbonate ni selalunya digunakan untuk buat kek. Jadi selepas ni siapa nak buat kek boleh ambil powder sekali. Tuan-tuan, okey. So saya nak terangkan yang pertama sekali, dia punya kebaikan dia. Kebaikan dia alat ni, dia boleh padam semua jenis api. Tak kira lah api apa, dia boleh padam. Itu kebaikan dia. Keburukan dia, selepas kita gunakan dia, dia akan tinggalkan kesan. Ataupun kalau katalah berlakunya kebakaran komputer ataupun enjin kereta, dry powder ni dia boleh padamkan api tersebut, tetapi powder tu akan merosakkan komponen-komponen komputer ataupun komponen-komponen enjin kereta. Itu keburukan dia lah, tuan. Kesalahan dia, tuan. Yang pertama sekali, jangan sekali-sekali kita letak alamat api ni di atas lantai. Alamat api ni mesti kena digantungkan 1 hingga 3 kaki daripada lantai, paras lantai lah. Okay. Kenapa digantungkan? Untuk kita mudah lihat dan untuk mudah capai, tuan. Yang kedua, tuan-tuan, jangan sekali-sekali kita bawa daripada tempat lain terletak di tempat kita alamat api ni, tuan. Itu pun adalah satu kesalahan, tuan. Dan saya nak terangkan di sini berkaitan dengan komponen yang ada pada alat pemadam api. Yang pertama sekali, jangka hayat tabung dia. Kalau dry powder dia boleh tahan selama 10 tahun. Okey, selama 10 tahun. Yang kedua, warna dia. Saya tak buat sekali. Okey, so yang kedua, warna dia. Warna dia dulu dry powder warna biru, sekarang dah tukar ke warna merah, tuan. Selain daripada tu, dia ada what we call lever dia, ataupun pemegang dia. Dan dia ada pressure gauge ataupun tolong bacaan. Tolong bacaan ni adalah untuk kita nak pastikan alamat api di dalam keadaan baik lah. Sebenarnya jarum yang ada di dalam tolong bacaan itu menunjukkan pada warna hijau. Itu menandakan alamat api ni dalam keadaan baik. Selain daripada tu, dia ada hose dan dia ada safety pin, pin keselamatan lah. Kalau kita nak gunakan alat ni, kita mesti kena cabut pin dia. Selain daripada tu, tuan-tuan, ditulis di sini ABC powder. Maksud ABC ni dia adalah kelas-kelas api. Kelas A contoh pemejal, kelas B cecair, kelas C gas. So dia boleh padam 3 jenis kelas, tuan-tuan. Selain daripada tu, tuan-tuan, dia ada satu stiker barcode. Barcode ni dia license bagi alat pemadam api, tuan-tuan. Selain daripada rumah kita dan juga kereta persendirian, tempat lain kalau ada alat pemadam api mesti kena ada license, tuan-tuan. So license ni every year you kena renewkan dia. Walaupun tak guna, you kena renewkan dia, tuan-tuan. Saya nak tunjuk cara nak gunakan dia, tuan-tuan. Mana kalau tadi saya tak nampak sini, tuan-tuan. Untuk bangunan tuan-tuan saya tak nampak. Kalau boleh maintenance bangunan, please take note benda ni, tuan-tuan. Setiap tempat yang ada alat pemadam api tu, situ you lekatkan satu stiker. Okay, satu stiker cara untuk menggunakan alat pemadam api. Tuan-tuan pernah tengok, tuan-tuan. Tulis itu PASS. PASS, tuan-tuan. Okey, itu satu password untuk kita nak gunakan
alat pemadam api lah tuan Jadi pas ni dia dalam bahasa Inggeris. Maksud P tu tuan full pin dia. Tuan naik pin dia. A adalah kita pegang nozzle, hala ke pangkal api tuan. Jangan padam lidah api, kita akan padam. Cuba padam ke pangkal api. S adalah kita squeeze dia. Kita tekan ke dia, dan S satu lagi kita sweep dia, left to right or right to left. Cara untuk kita nak tekan alat pemadam api tuan. Sometimes kalau tuan kalau tak sweep pun api akan padam. Tetapi dia akan ambil masa lah. Sebab apa powder tu dia tak pada tempat. Kalau kita sweep dia akan menutup permukaan api tersebut. Dan satu lagi tuan-tuan di sini, cara alat pemadam api ini berfungsi tuan-tuan ataupun dia memadamkan kebakaran tersebut, kita panggil caranya melemaskan. Maknanya powder ni dia akan tutup permukaan api itu daripada oksigen masuk ke tempat kebakaran. Apabila oksigen tak ada, api akan padam tuan. So saya rasa lain tak ada apa. Kalau ada api, terus kita boleh suruh buat. But anyway tuan-tuan, kita anggota suruh kita tunjuk juga bagaimana powder tu dia keluar dan sebagainya tuan-tuan. And then kalau ada soalan, boleh tanya pada saya. Ada soalan berkaitan dengan alat pemadam api? Ada? Okey, kalau tak ada, okey boleh. Kalau tuan-tuan, kalau katalah tuan-tuan nak buat pemadaman di tempat terbuka. Kalau di tempat terbuka, kalau tuan-tuan nak gunakan alat pemadam api, jangan sekali-kali tuan-tuan lawan arah angin, tuan-tuan. Mesti kena ikut arah angin, tuan-tuan. Oh, macam. Habis lah. Ada siapa-siapa nak cuba? Kan boleh cuba. Ini dah sempat balik. Ringin nak main lah tu. Okey tuan-tuan, kalau boleh jangan letak alat pemadam api di bawah, and then tuan-tuan nak buat. Mahal weh guys sekarang. Kalau boleh gantungkan dia. Kalau gantungkan, tuan-tuan boleh gerak dengan mudah lah. Okey, ada one more thing, tuan-tuan tengok. Kalau kita letak powder ni di tempat terbuka, akan bawa powder tu. Kalau di tempat tertutup, dalam bangunan tuan-tuan tak ada tuan-tuan. Jadi kalau tank Sudah biasa main menekang ni. pemadam kebakaran di dalam bangunan menggunakan alat pemadam api ni, masa kita nak buat pemadaman, pastikan pintu keluar bilik tersebut berada di belakang pintu. Baiklah kita pun. Jadi kalau kita tak dapat padam, kita boleh padamkan kita tuan-tuan. Okey, saya rasa itu saja. Saya tak besar sini. Tuan pun dah lama dah tadi kan. Ada lengur ni. So sekali lagi kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau tak ada soalan, saya terus serahkan kepada pihak usaha. Okey, dah boleh balik. Tu ayam nak masak ni. Salam sejahtera. Okey, tuan-tuan, puan-puan, terima kasih sekali lagi. Saya bagi pihak JKKP dan juga mewakili JK ERT Bangunan mengucapkan terima kasih kerjasama tuan-puan. Pada awal kita tak sangka kehadiran penyertaan semua agensi. So lepas ni harap tuan-puan dapat bersedia. Ini hari ni kita nak bagi tahu awal. So harap-harap tidak ada apa-apa kecemasan selepas ni. Kalau ada macam ni lah tuan-tuan, tolong ikut arahan ERT. Kemudian selepas ni tuan akan bersurai. Dan saya mohon pihak bangunan untuk kita tetapkan satu tempat untuk sesi postmortem. Pihak bangunan sendiri kita di One Properties untuk tetapkan satu tempat untuk postmortem bersama dengan pihak bawah. Okey tuan-tuan, puan-puan, kita dah tamat sesi pagi pada hari ini. Terima kasih. Kita buka untuk diri sendiri. Anda boleh kembali kepada premis anda masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua kantin lah free minum ah.